Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Yes, excellent. That's right. Alhamdulillah, malam ni kita dapat berjumpa lagi dan bertemu lagi dari sesi live kita. Sesi orang kata menuntut ilmu dan juga berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan tentang bagaimana nak jadikan safety and health di tempat kerja dengan lebih baik. Bagaimana nak jadikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dengan lebih cemerlang. So, itu cabaran kita dan cabaran semua organisasi. Okay? So, therefore, malam ni kita akan share konsep yang seterusnya dan kupasan yang seterusnya dalam siri bedah buku 5 Pillar of Excellent Safety and Health Practitioner. Okay? So, siapa-siapa lagi yang belum dapat buku ni, tolong inform dan tolong key in dan juga bagi tahu. So therefore kita akan WhatsAppkan nanti dan kita akan forwardkan pada anda the link untuk anda download the book. Okay, dan siapa-siapa juga yang dah ada buku tu boleh bagi tahu dekat sini dah dapat buku. Okay, dan juga boleh anda kongsikan juga apa 3 perkara yang maybe memberi manfaat pada anda dan apa perkara yang kemungkinan anda dapat manfaat daripada buku tersebut. Itu penting juga. Kenapa? Bila anda dapat orang kata maklumat, manfaat daripada buku tersebut, so anda boleh gunakan dan anda boleh leverage whatever inside the book for your future reference dan juga untuk memperbaiki career kita. Betul? Okay, good. So, siapa yang dah ada kat sini, say hello, say assalamualaikum, say selamat malam. Okay. Dan hari ni, petang tadi baru je di-announce akan berlakunya PKP pada setengah-setengah negeri. So therefore, secara tak langsung dekat Selangor ni pun kita kena juga PKP. Selangor, Johor, betul? Penang, a few negeri yang 2 minggu akan datang kita kena lockdown. So hari ni kita punya hari terakhir ataupun hari besok adalah hari kedua kita buat IRCA punya training, dan those yang terlibat dalam training tu insyaAllah kita akan continue dengan online supaya macam mana saya selalu share, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Betul? Kita kena continue untuk educate ourselves, prepare ourselves for a betterment. Kerana apa? Dalam keadaan sekarang ni, situasi semakin mencabar. Situasi makin orang kata memerlukan dan very demanding on our professionalities. So therefore, we must be able to deliver our expectation. We must be able to deliver our professionalities dalam menjalankan tugas kita sebagai safety practitioner, sebagai SHO dan juga sebagai orang kata mereka yang terlibat dalam safety ni. Okay, so that's why apa yang saya akan kongsi dan apa yang saya akan share, diharapkan anda boleh share dengan kawan-kawan, share juga dengan orang lain. Kerana apa? Saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat, dan kita akan beri manfaat kepada seramai orang. Memang pengumuman hari ini agak menarik kerana apa? Setengah-setengah negara macam saya dekat Selangor ni dah kena PKP balik dah. That one supaya kita dapat menurunkan COVID-19 punya kes, dan insyaAllah kita pasrah dengan apa yang ada. Tapi kita tidak boleh mudah berpuas hati. Betul tak? So, kita still continue untuk improve diri kita, still continue untuk perbaiki diri kita, still continue untuk menambah nilai pada diri kita. Kerana apa? Bila kita dah bersedia untuk menambah nilai diri kita, dan kita akan continue untuk menambah nilai pada orang lain. Itu penting. Okay? So, siapa yang dah dapat buku ni, boleh bagi tahu saya dah dapat. Okay? Dan siapa yang belum dapat, bagi tahu saya itu anda belum dapat. So, indirectly, anda akan dapat nanti, dan tim saya akan WhatsApp pada anda the link untuk anda download buku tu. Buku apa dia? Buku The 5 Pillar of Excellent Safety and Health Practitioner, di mana dalam ni saya share semua pengalaman, pengetahuan saya, apa yang diperlukan untuk kita jadi safety practitioner yang excellent, apa perkara yang kita perlu lakukan untuk jadi seorang safety practitioner yang lebih baik daripada sebelumnya. Kerana apa? Saya believe dengan knowledge kita dapat merubah diri kita, dengan knowledge kita dapat menaikkan nilai diri kita, dan dengan knowledge juga kita boleh orang kata memberi nilai kepada organisasi kita dan juga kepada orang lain. Okay. So therefore, malam ni
kita akan cover satu segmen, satu section yang paling best, satu bahagian yang paling menarik sebenarnya, di mana di dalam buku ni saya share tentang konsep berani. Konsep apa? Berani. Kerana apa? Saya yakin safety officer, safety practitioner, mereka yang terlibat dalam safety ni kena berani. So therefore, apa konsep berani? Supaya kita dapat melakukan tugas kita dengan lebih baik, kita lebih yakin untuk melakukan tugas kita dengan lebih bagus, dan seterusnya, kita boleh beri manfaat dalam organisation dengan lebih ada impact. Bila kita faham apa dia konsep berani. Okay, so let me share with you apa konsep berani yang saya ketengahkan dalam buku The 5 Pillar ni. Kerana apa? Penting untuk kita faham dalam menaikkan keberanian diri, ada perkara-perkara yang kita kena bersedia. Ada perkara-perkara yang kita kena siapkan. Ada perkara-perkara yang kita kena prepare ourselves to do much more better. Okay? So let us go through the konsep berani yang saya ketengahkan. So apa dia berani? Okay, bagus. So in here, kita kena faham tuan-tuan, dalam konsep berani dalam kehidupan kita ni. Okay, menurut Abraham Maslow, seorang ahli psikologi terkenal Amerika, yang memperkenalkan Maslow Hierarchy of Needs. Di mana umumnya, manusia memerlukan keselamatan dan kesihatan selepas makan dan tempat tinggal. So, if kita understand, pertama, sebagai manusia ni, dia perlukan tempat tinggal. Dia perlukan makan. Itu sebabnya kenapa bila kita dapat duit, bila kita dapat orang kata maybe gaji, ataupun kita ada duit dalam poket, pertama sekali yang kita akan buat, apa dia? Kita akan beli makanan. Betul? So, that's why, pertama sekali, penting untuk kita pastikan cukup makanan, cukup pakaian yang ada, dan seterusnya juga ada tempat tinggal. So that's why kenapa perlu untuk kita cari tempat tinggal, sama ada beli ke, sewa ke, tumpang kawan ke, betul? So that's why Abraham Maslow bagi tahu mana level yang pertama manusia perlukan makan dan tempat tinggal. Okay? Dan yang keduanya, selepas kita ada makan dan tempat tinggal, apa yang manusia perlukan adalah elemen keselamatan dan kesihatan. Kerana apa? Bila seseorang tu tidak selamat, dia tidak boleh menjalankan kerja dengan baik. Apabila seorang tu tidak sihat dan dia tidak boleh, orang kata, bekerja secara maksimum ataupun optimum dalam kerja harian. So that's why important untuk mereka faham bahawa the safety and health bukan saja keperluan, ia adalah needs ataupun kehendak yang wajib dan mesti ada pada setiap orang. Okay, itu kita kena faham. Dan seterusnya juga, apa yang saya share dekat sini, okay. So, senjata utama manusia bukan pisau, parang, pistol ataupun senapang, tetapi keberanian. Betul? Kerana apa? Tanpa perubahan tidak biasa berlaku. Konsep berani adalah seperti berikut. So that's why kita kena faham apa konsep berani. Apa yang perlu ada untuk kita jadi seorang yang berani. Kalau kita selalu reserve dekat belakang, so kita kena recheck apa elemen yang kita belum ada, apa elemen yang kita kena kuatkan. Itu penting. So indirectly, kita akan memberi dan membina keberanian dalam diri kita. Okay. So, untuk berani, B yang pertama apa dia? B pertama, kita kena ada berguru. Atau kerana apa? Dalam kehidupan ni, kita tidak boleh seorang diri. Kita kena ada orang yang always membimbing kita. Kita always ada orang yang educate dan juga mampu berkongsi pengetahuan dengan kita. So that's why B yang pertama, elemen yang amat penting untuk kita adakan ilmu, adakan knowledge, dan kita kena berguru. Dan ingat di sini, guru adalah umpama cahaya dan Waze yang beri petunjuk jalan, memberi pedoman sekiranya berlaku, orang kata, sesat dalam perjalanan dan sebagainya. Itu kita kena tahu. Yang kedua, selain daripada kita berguru, kita perlukan juga emosi yang kuat. Kenapa? Emosi yang kuat akan melahirkan keinginan yang mendalam. Bila kita nak sesuatu tu, kita pastikan emosi kita dengan kuat. Jadi apa pun berlaku, kita akan lakukan sesuatu dengan yang terbaik. Itu penting. Kenapa? Emosi yang berubah-ubah, emosi yang lemah akan menyebabkan kita cepat putus asa. Kita kena faham that particular konsep tentang emosi. Kenapa? Manusia buat sesuatu, buat pilihan
dan melakukan sesuatu dengan konsisten dengan adanya emosi yang kuat. Jadi apa pun yang mengganggu kita, apa pun yang memberi halangan pada kita, kita boleh overcome that situation. Okay, good. So next, siapa yang ada kat sini, say hello, say hi. Okay, bagus. Okay, good. Hi Muhammad, apa khabar? Hi yang lain-lain, apa khabar? Okay. Say salam, hello kat situ dan love, like banyak-banyak kat situ supaya kita boleh beri manfaat kepada diri dengan orang lain. Okay, bagus. So next. Okay. Setelah kita ada emosi, kita juga tidak boleh lari daripada rajin berusaha. So R daripada rajin berusaha dan bertindak pantas serta konsisten. Kenapa? Dalam keadaan yang mencabar sekarang ni, kita kena faham, kita tidak boleh berlengah-lengah. Kita tidak boleh mudah berpuas hati. Kita tak boleh mudah orang kata terima apa yang ada. So, kita kena bertindak dengan cepat dan kita kena rajin untuk berusaha. Kenapa? Bila kita berusaha, yang mendapat kebaikan dia adalah diri kita sendiri. Kita kena faham that concept. So, maknanya, untuk kita berani, kita kena always rajin. Dan dalam keadaan ini juga, bila kita rajin berusaha, indirectly kita juga akan belajar sesuatu dari usaha kita tu. Dan kita juga akan dapat hasil dari usaha tu. Okay, that is untuk R kita. Then next, untuk kita berani juga, kita kena ada elemen A. Apa elemen A yang penting tuan-tuan? Untuk kita berani, kita kena ada akhlak yang mulia. Mana akhlak kita, attitude kita kena bagus. Attitude kita kena konsisten. So therefore, always remember that attitude yang bagus, akhlak yang bagus akan memberi impact positif pada orang lain. Itu kita kena faham. So that's why A melibatkan akhlak. A juga melibatkan amalan kita yang konsisten. Itu penting dan amalan tu mesti memberi impact pada diri dan orang lain. Okay, good. Next. Untuk konsep berani yang seterusnya, we talk about N. Okay. Apa dia N yang kita nak ketengahkan dekat sini? Adalah dipanggil daripada niat. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil intention. Apa dah? Intention. Kenapa? Bila kita nak buat sesuatu, kita nak menyampaikan sesuatu, kita kena lihat apa intention kita. Apa niat kita untuk lakukan sesuatu. Kalau niat kita setakat nak duit, dan bila kita tidak dapat kuantiti duit yang kita nak, kita akan frustrated. Kalau kata kita buat sesuatu hanya kerana nak mendapat pujian daripada bos contohnya. Jadi bila kita bos tak puji, kita akan rasa frust. So that's why always remember, niat yang betul akan memberi kita kepuasan dan juga kegembiraan bila kita mencapai dia. Dan niat kalau boleh bukan hanya kerana material, kerana sesuatu yang lebih besar daripada itu. So apa niat yang kita boleh consider? Pertama, niat kita adalah untuk menambah nilai. Apa dah? Menambah nilai pada orang, menambah nilai pada organisation, menambah nilai kemungkinan kepada orang kata pekerja kita. So add value and add value more. Betul? Dapat. Yang kedua, apa biasanya niat yang digunakan atau yang bagus? Niat kita juga adalah untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah siapa? Masalah majikan, masalah pekerja, betul? All that particular part juga fall under niat. Dan niat yang bagus juga menentukan hasil dia nanti. Okay? Dan last but not least, apa juga yang penting untuk kita pastikan seorang kita dalam keadaan berani menghadapi apa juga keadaan dalam safety, ialah I. Apa dia? Elemen I. Apa dia elemen I, tuan-tuan? Elemen I adalah berkaitan dengan ilmu. I berkaitan dengan integrity. I berkaitan dengan ikhlas. Kerana apa? Ilmu, integrity dan ikhlas ni amat penting kerana ia menjadi value. Apa? Self-value. Yang orang lain akan hargai, yang orang lain akan hormati, dan indirectly kita akan mendapatkan trust orang lain. Kerana apa? Bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak buat safety, bila kita nak buat sesuatu program, kita kena pastikan setiap orang percaya kepada diri, percaya kepada sesuatu yang kita akan capai dan juga percaya kepada program yang kita laksanakan supaya ianya boleh beri manfaat secara kumulatif. Kerana apa? Dalam safety ni, cabaran kita dalam safety ni adalah untuk convince orang supaya dia nampak apa kesan dia sekiranya dia tak dilakukan dengan betul. Betul? So, therefore, kita kena faham, untuk jadi berani, kita kena ada
konsep berguru, emosi yang bagus dan rajin berusaha dan juga bertindak pantas. A, kita ada akhlak yang mulia dan juga amalan yang konsisten. N, kita talk about niat atau intention. Dan last sekali, kita kena ada value, ilmu, integriti dan juga ikhlas. Betul? So that's why perkara-perkara ni boleh menyebabkan kita lebih berani. Perkara-perkara ni akan menguatkan keberanian diri kita dan seterusnya. Bila kita berani, kita akan juga start dihormati oleh orang lain dan indirectly mereka akan start trust dan percaya dan mereka akan support program-program safety di tempat kerja, insyaAllah. So therefore, kita kena faham untuk kita pastikan safety dalam landas yang betul, safety officer dan safety practitioner dapat menjalankan tugas dia dengan cemerlang, kita kena ada konsep berani. Dan dengan berani ini, kita boleh bina safety and health di tempat kerja dengan lebih baik. Okay? So therefore, saya nak kongsi this particular information supaya kita dapat membina tempat kerja yang lebih cemerlang. Okay, boleh? So stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, jumpa lagi besok. Bye.